Mereka solat maghrib, dan lepas maghrib mereka mesyuarat nak buat apa? Kata tok guru dia, baliklah ke rumah masing-masing, perhatikan atau tengok keadaan rumah. Dalam keadaan balik, sebelum balik tu baca ayat kursi juga. Maka mereka amalkan. Sampai di rumah, dia cerita kat saya, Masya Allah Ustaz, wallahi Ustaz, kami 8 orang Ustaz, 8 orang dalam tu 8 keluarga. Kami balik ke keluarga kami masing-masing, kami risau keadaan anak-anak dan isteri kami, tapi ternyata Allah Ta'ala itu jaga mereka, anak-anak dan isteri kami selamat, bahkan rumah kami pun tak runtuh. Allahu Akbar. Kalau seorang dua tu kita boleh kata kebetulan, 8 rumah tak runtuh. Dan bila saya nak datang on the way ke surau tu tadi, ke masjid tadi, memang saya nampak ada beberapa biji rumah yang tidak runtuh. Rupanya rumah mereka. Maka inilah dikatakan kelebihan Ayatul Kursi antaranya. Ya, bila mana mereka keluar, mereka amalkan ayat kursi, nak datang nak balik pun baca ayat kursi. Dia kata, kami memang berpegang teguh dengan apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Tok Guru kami ajar kami, maka itu amalan dia. Jadi tuan-tuan, ini berbalik kepada tadi, bila kita baca ayat kursi, dalam ayat itu pun sebut Allah itu tidak tidur. Maknanya dia ni hidup, dia ni jaga dan tidak akan mati selamanya. La yamutu, tidak akan mati. Maka kalau kita yakin begitu, Allah jaga kita, niscaya selamatlah kita. Nak tanam keyakinan dalam hati ni dah yang kadang-kadang susah. Perlu mujahadah kan, insya-Allah. Kalau kita betul usaha kita, Allah Ta'ala akan bantu kita. Baik. Allah Ta'ala sangat mendengar dan sangat melihat. Ini tajuk yang baru pula. Dia sangat mendengar dan dia sangat melihat. Firman Allah Ta'ala, innahu huwas sami'ul basir. Bahawa Allah Ta'ala, dia juga yang sangat mendengar, lagi sangat melihat. Surah Al-Isra ayat 1 kan. Ini surah Al-Isra ayat 1 ni ayat mana? Kalau kita tengok pada Quran, ayat 1 ni menceritakan tentang perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj yang baru berlaku. Kita sambut baru ni kan, Isra wal Mi'raj. Bagaimana keadaan Allah Ta'ala ni memperjalankan hamba-Nya. Memperjalankan hamba ni maknanya, ni bukan mimpi, tapi Allah Ta'ala betul-betul jalankan hamba-Nya, iaitu Nabi SAW. Sebab ada sebagian orang yang kata, inilah mimpi Nabi SAW kan. Sebab sedangkan Allah Ta'ala dah sebut dah, Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah berkati sekelilingnya dan memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maknanya ayat yang kita bacakan tadi, innahu was-sami'ul basir, ayat tu daripada surah Al-Isra, yang asalnya menceritakan tentang kejadian perjalanan Rasulullah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana diperjalankan pada malam hari daripada Mekah ke Palestin, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia yang maha mendengar. Kita katakan innahu was-sami'ul, dia yang maha mendengar. Tuan-tuan, sikap ataupun dah menjadi rutin ataupun dah menjadi tabiat manusia ni, dia suka orang mendengar dia. Macam kita lah tuan-tuan kan. Kalau saya lah sekarang ni bercakap kan, saya bercakap, saya nak puan-puan semua mendengar. Macam itulah. Kalau saya membebel seorang kan tak ada orang dengar, apa saya bercakap kan. Kadang-kadang kalau kuliah macam ni, saya seronok lagi sebab dia dua hala. Saya boleh bertanya soalan ataupun puan-puan boleh tanya soalan pada saya. Tapi kalau saya buat rakaman, contohnya kat TV ke ataupun rakaman studio ke apa ke, kadang-kadang otaknya jadi jam. Aku nak bercakap dengan siapa ni, cakap menang kamera je kan. Jadi macam tak ada feedback kan. Memang sifat manusia ni dia suka suka orang dengar dia. Sebab tu kalau ibu-ibu sendiri pun kan, dia nak luahkan perasaan kan, nak bercakap sama ada dengan anak-anak ke, dengan suami ke, dengan kawan-kawan ke. Memang sikap manusia suka bercakap. Namun kita kena tahu dan yakin bahawa tidak semua orang ni mampu mendengar. Mampu mendengar ni bukan hanya dengar-dengar, tapi dengar dan perhatian. Tak semua. Mungkin sekejap saja, tapi lama-lama orang pun jemu dan bosan. Macam kita lah. Orang bercerita kat kita masalah, kita dengar. Tapi bila dah lama-lama soalan yang benda yang sama aje, kita pun jemu. Dah lah, kau tak payah fikir lah benda tu kan.
Kau buat positif je lah, pedulikanlah dia kan. Ni kita manusia ni. Namun kita kena ingat bahawa ada yang maha mendengar. Dia tidak pernah mengeluh. Walaupun setiap kali lepas solat, itu je lah doa yang kita bacakan. Tak ubah-ubah. 30 tahun berdoa, itu sajalah doa kita kan. Tukarlah doa lain kan. Balik-balik itu, balik itu kan. Allah Ta'ala bukan begitu sifat dia. Berdoalah, dia akan dengar dan dia akan perkenankan. Maka dia maha mendengar, itu luas konsepnya. Dia bukannya maha mendengar apa yang berlaku, yang kita katakan. Bukan hanya mendengar apa yang isi hati kita. Tapi dia tidak pernah jemu mendengar apa luahan kita. Sebab itulah, kalau kita down, kan, down ini, bila kita rasa lemah sangat, antara tips yang boleh kita amalkan ialah segera sujudkan diri kita kepada Allah Ta'ala, merintih di atas tikar sejadah kita tu. Merintih. Macam mana seorang yang dalam keadaan kecewa, dia perlukan bahu seseorang untuk tenangkan dia. Namun manusia ini sifatnya lama-lama dia akan jemu dan bosan. Maka kita terus sujud kepada Allah Ta'ala. Sujud tu bukan hanya semata-mata sujud, tambahlah dengan solat, ketenangan kita ni. Kan? Kenapa? Apa signifikannya? Apakah kaitannya di antara sujud ni? Kita sembah bumi, letakkan dahi kita ke atas bumi dengan Allah Ta'ala. Nak menunjukkan bahawa kita ni, macam mana keadaan sekalipun, satu hari nanti kita perlu kembali down to the earth. Kan, kata orang kan, down to earth kan. Jatuh ke bumi, kita kena merendah diri bahawa dia ni di atas segala-galanya. Bukanlah kita menempatkan Allah di atas, tidak. Tapi nak mengatakan kedudukan Allah dengan kita, dia sentiasa di atas. Dia sentiasa diutamakan. Dan dia mendengar rintihan kita, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah. Aku dalam keadaan kecewa, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan, ya Allah. Dia tak jemu. Kita bercakap lagi. Sampai siapa yang jemu? Kita yang jemu kan. Kita yang bosan sebenarnya berdoa. Sebab itulah kita jarang berdoa. Sebab kita boring. Tapi di sisi Allah, dia tidak pernah kecewa ya, kan kita. Baik. Dan dia juga maha melihat. Melihat al-basir. Sifat Allah Ta'ala ni maha melihat ini. Macam saya katakan tadi, dia tidak pernah tidur. Dia melihat segala apa yang berlaku sekalian kita. Melihat keadaan susah senang kita. Dia tahu kita kecewa, dia tahu kita sakit. Kadang-kadang ada orang yang mula berkeluh kesah, dia kata, ya Allah, kau tak nampak ke keadaan aku ni, ya Allah. Aku ni dah sakit, ya Allah, kenapa kau tak kesian ke aku, ya Allah. Ini manusia bila dalam keadaan putus asa, sehingga dia su'uzon, sangka buruk pada Allah Ta'ala. Ini sikap kita yang perlu kita ubah. Kan? Kenapa? Kerana Allah tak macam tak nampak aku pun. Asyik penderitaan saja. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala ya. Ada satu keadaan di akhirat nanti, dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menyebut satu orang yang hidupnya penuh dengan nikmat, penuh dengan kebaikan. Dia satu orang yang ada harta, dia sihat, keluarga dia baik, segala nikmat, apa kebahagiaan, semua dia pernah rasa kat dunia ni. Lalu diambil oleh Allah Ta'ala, diletakkan di dalam neraka sesaat saja. Dalam hadis sebut secelup saja. Celup. Macam dalam air ni kan. Celup sekejap je. Kemudian dikeluarkan balik, ditanya pada hambanya itu, wahai hambaku, apakah di dunia dahulu kau pernah berasa nikmat hidup tu? Apa jawab hamba tadi? Wallahi, demi Allah, ya Allah, aku tak pernah rasa nikmat di dunia ini setelah aku merasa pedihnya siksaan neraka. Kerana siksa neraka tadi melupakan segala nikmat yang pernah dihadapi dekat dunia ni. Ni manusia. Kan? Dia lupa kerana siksaan neraka. Walaupun sesaat, baru sesaat tadi. Secelup, sedetik. Dan ada satu hamba Allah Ta'ala yang kuat diuji. Dia yang paling terseksa, dia yang paling sakit sekali, dia yang paling terkena musibah. Maknanya kalau kita ni, setakat sakit-sakit biasa tu dah kira biasa. Dia sakit yang bukan saja sakit, dah lah tak ada orang bantu dia, dia susah, orang seksa dan sebagainya. Maka orang begini diangkat ke dalam syurga Allah Ta'ala, dimasukkan dalam syurga barang sedetik. Kemudian ditanya padanya, apakah di dunia dahulu engkau pernah menderita? Jawab dia, wallahi, aku tak pernah menderita, melainkan aku hanya merasai nikmat-nikmat Allah Ta'ala saja. Kenapa? Kerana sedetik di dalam syurga
menghapuskan segala kesakitan, penderitaan dia di dunia dahulu. Inilah dia ganjaran bagi orang-orang yang bila dia yakin bahawa Allah Ta'ala melihat dia, dia bukan hanya tahu Allah Ta'ala jawab time itu saja, tapi dia tahu bahawa Allah Ta'ala simpan doanya itu, Allah Ta'ala simpan rintihannya itu untuk diberikan di akhirat nanti. Ini keredaan kita. Kan? Kalau dah kena macam-macam ujian berat, jangan kita suuzon pada Allah. Jangan sangka buruk pada Allah. Sangka baik, ya Allah, aku tahu ya Allah, dalam walaupun sebesar kapal, musibah, ujian kau timpakan pada aku, namun ku tahu dan ku sedar lautan rahmatmu lebih luas untukku. Nampak tak kalau nak bagi perumpamaan? Kalau ujian yang kita tanggung tu sebesar kapal, ketahuilah rahmat Allah itu seluas lautan. Maknanya tidak ada terbatasnya. Maka bila kita pegang kat situ, maka konsep Al-Basir, Allah Maha melihat itu, lekat pada hati kita. Dia melihat kita menderita, dia lihat kita gembira, namun jangan kita hanya melihat dia pada waktu susah sahaja. Kita manusia ni melihat dia pada waktu susah saja. Kan manusia, time senang ada ingat Allah. Sesekali lah, Alhamdulillah, syukur ya Allah. Kan? Itu sajalah. Berbeza waktu kita jatuh, waktu kita susah, kita akan melihat Allah Ta'ala. Maksudnya bukan melihat dengan mata. Melihat dia ialah perhatikan Allah dalam keadaan yang lebih daripada waktu kita susah, daripada waktu kita senang. Ya Allah, aku sedih ya Allah, aku pedih ya Allah. Maka di sinilah kita dapat ketahui bahawa kenapa Allah turunkan ujiannya pada kita. Kenapa Allah bagi ujian pada kita ya? Sebab dia sayang kat kita. Kenapa pula Allah sayang kat kita, dia bagi ujian? Kalau dia sayang, dia tak bagi ujian. Salah. Konsep Allah Ta'ala ni, dia nak hamba-Nya itu sentiasa merintih kepada dia. Ini konsep Allah Ta'ala ni. Kalau kita dah lama tak merintih pada dia, tak meminta pada dia, tak berdoa, mungkin doa kita hanya biasa saja, maka dia datangkan sedikit ujian supaya kita kembali pada Allah Ta'ala merintih. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini sangat rindukan hamba-hambanya yang merintih kepadanya. Merintihlah. Macam kita tuan-tuan, puan-puan semua ya. Kalau kita ni dalam keadaan susah, minta pada orang yang senang, maka orang ni sekali dua bagilah bantuan. Tapi bila dah lama, kita pun jemu. Hari-hari datang minta tepung, hari-hari datang minta gandum kan. Cerita apa tu? Kan? Hari-hari datang minta gandum, hari-hari datang minta gandum. Alibaba punya lapuk dah kan. Bila datang je minta gandum, sekali dua tak apalah, tapi hari-hari datang ya, adik ipar pun dia jemu kan, biras dia tu pun jemu. Maka dia buat apa? Maka dia pun jemu dan tak nak bagi dah, ataupun dikira hutang. Ini manusia. Namun Allah, dia tunggu lagi. Bukan setakat tunggu kita berdoa, bahkan tunggu kita merintih. Tapi hamba dia tak datang merintih. Sebab apa? Hamba dia gembira, leka dengan dunia. Dia seronok sangat sampai dia terlupa nak merintih pada Allah. Lalu didatangkan sedikit ujian pada dia, supaya kembali pada Allah Ta'ala. Maka ketahuilah, bila Allah jentik kita dengan sedikit ujian, itu tanda dia ingat pada kita, dia nak kita kembali balik, tarik balik kan. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang tak pernah ada ujian berat kat dia, senang je hidup dia ni. Tapi dia ni bukannya orang sembahyang pun. Itu apa maksud dia tu? Inilah istidraj namanya. Istidraj ini ialah satu azab Allah dalam bentuk nikmat. Kenapa pula bentuk nikmat azab Allah? Ya, kerana Allah Ta'ala biarkan dia tertipu dengan dunia dia, dengan apa sahaja kegembiraan dia, sehinggalah dia mati dalam keadaan Allah masih murka pada dia. Dia terlupa nak bertaubat, dia terlupa nak kembali pada Allah. Maka inilah kerugian besar bagi kita sekiranya kita mati dalam keadaan Allah tidak perhatikan kita. Wa iyyazubillah. Sebenarnya kalau saya nak kaitkan tadi pada ayat tadi, huwas samiul basir, dia mendengar, dia dengar setiap rintihan kita, dan dia melihat, kita tahu kita susah. Tapi kenapa dia bagi kita ujian? Untuk kita kembali kepadanya. Dan kita tahu dan yakin Allah tidak akan bagi ujian pada kita kerana Allah tak akan bagi ujian pada kita selagi mana dia tahu kita mampu. Maknanya dia akan bagi ujian pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan manusia melainkan dia tahu seorang itu mampu untuk melaluinya. Ini dia konsep Allah Ta'ala kan. Baik.
Wa kallamallahu Musa taklima. Dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa berkata-kata. Surah An-Nisa ayat 164. Ini nak relate dengan tajuk tadi. Allah Ta'ala sangat mendengar dan sangat melihat. Antara bukti Allah Ta'ala itu wujud ialah bagaimana Nabi Musa AS yang dikurniakan kelebihan oleh Allah Ta'ala kalamullah. Dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Kan? Nabi Musa salah satunya hamba Allah Ta'ala yang boleh bercakap direct dengan Allah Ta'ala. Kelebihan Nabi Musa AS. Dia tidak ada perantara Jibril. Apa yang dia minta, apa yang dia berdoa, Allah Ta'ala akan jawab terus. Ini Nabi Musa AS kan. Di banyak peristiwa-peristiwa, kalau nak cerita Nabi Musa ni banyak kisah dia dalam Quran, dalam hadis kan. Misalnya kita ambil satu contoh. Baik. Peristiwa yang berlaku ketika itu Mesir ditimpa kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang sangat. Dan waktu itu Nabi Musa AS, bukan Mesir, kaum Bani Israel ketika itu mengikut Nabi Musa. Dan Firaun ketika itu masih ada. Dan masa itulah bumi Mesir itu ditimpa oleh bencana yang teruk sangat, kemarau berpanjangan sehingga membunuh tanaman-tanaman, membunuh binatang-binatang, semua mati. Maka mula-mula orang sabar. Dia sabar, dia pun pergi dekat Firaun. Wahai raja, wahai Tuhan, dia kata Firaun kan. Firaun mengaku diri dia Tuhan. Tolonglah bantu kami ni. Kami dah tak boleh hilang, tak boleh sabar dah ni kan. Tanaman kami semua mati, ternakan kami semua mati. Dia kata sabarlah, nanti turunlah kan. Macam-macam cara dia guna. Dia guna kaedah pawang-pawang dia, tukang-tukang sihir dia, semua tak jadi. Dan akhirnya dia kembali kepada Nabi Musa AS juga kan. Dia nak minta pada Nabi Musa, dia segan. Dia suruh pembesar dia, dia suruh menteri dia turun, pergi jumpa Musa, minta Musa doakan kepada Tuhannya. Nampak tak? Firaun ni dia mengakui Nabi Musa tu nabi, tapi ego. Ni kekurangan orang, keburukan orang yang ada sifat ego. Dia tahu orang tu berbakat, orang tu ada kelebihan, tapi kerana dia ego, maka dia tak nak minta bantuan. Maka rugi dia sendiri. Maka bila diminta, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya diturunkan hujan. Ketika ini kami dalam keadaan menderita dah sangat. Lalu Nabi Musa AS pun berdoa, ya Rab, ini umat-umatku minta hujan, tolong turunkan hujan ya Rab. Lalu apa kata Allah Ta'ala pada Nabi Musa? Wahai Musa, kau kumpulkan umat-umat kau dalam satu tempat. Kumpulkan umat-umat kau. Ada riwayat mengatakan lebih kurang 70,000 Bani Israel dikumpulkan setempat. Dan ketika itulah berdoa pada Allah Ta'ala, ya Rab, turunkan hujan, turunkan hujan. Maka Nabi Musa kata, ya Rab, apa yang kau minta kami telah kumpul dan kami dah berdoa ramai-ramai dah untuk minta hujan. Tapi kenapa tak ada hujan pun? Hujan tak turun lagi. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai Musa, aku ni tidak pernah memungkiri janji. Allah tak akan mungkir janji. Apa yang disebut dia akan tunaikan. Namun ada sebab yang menyebabkan aku tak dapat tunaikan hajat kamu. Apa dia? Di kalangan umat-umatmu ini ada satu hamba-Ku yang bermaksiat selama 40 tahun lamanya, tidak pernah kembali bertaubat kepadaku. Maka kerana dosanya itu menyebabkan aku tidak ingin mengabulkan hajat kamu semua. Nampak tak? Satu orang aja masalah, yang lain semua doa terhijab kan, terhalang. Lalu Nabi Musa AS pun berkata pada kaumnya, wahai kaumku, kita takkan dapat hujan kerana doa kita terhalang, kerana dosa salah seorang daripada kamu ni yang bermaksiat selama 40 tahun tapi tak pernah bertaubat pada Allah Ta'ala. Siapa yang buat maksiat selama 40 tahun itu, tolong keluar daripada perhimpunan ni. Keluar. Allah Ta'ala tak suka dia. Betul-betul lah maksud dia. Lalu apa berlaku? Tak ada orang pun keluar. Siapa nak keluar? Siapa nak mengaku? Kan? Kalau istilah kampung saya tu, orang berak tengah jalan, siapa nak mengaku? Kan? Kalau lah kita tak tahan sakit perut, terberak tengah jalan,
Lepas tu orang tanya, ni berak siapa ni? Tak ada siapa nak mengaku. Kan malu kan, aib. Lalu dipendekkan cerita, tiba-tiba hujan turun. Hujan turun selebat-lebatnya, semua orang gembira, namun Nabi Musa hairan. Ya Rabb, engkau berkata tidak akan kabulkan doa kami selagi mana orang tadi tu masih ada kerana dia bermaksiat padamu. Tapi kenapa sekarang kau turunkan hujan? Nabi Musa nak explanation. Dia nak penjelasan Allah. Lalu jawab Allah Ta'ala, sesungguhnya ketika engkau mencari-cari siapakah pelaku maksiat itu, dia bersembunyi. Dia tidak mengaku dirinya, tapi dia berdoa padaku dalam keadaan senyap-senyap. Dia berdoa, Ya Rabb, aku tahu akulah hamba-Mu yang berdosa itu. Akulah hamba yang bermaksiat selama 40 tahun itu. Dari itu ampunkan dosaku ya Rabb. Ampunkan dosaku ya Rabb. Aku bertaubat ya Allah. Lalu aku ampunkannya ketika itu. Lalu Nabi Musa pun rasa kagum. Dia nak mencari, bukan nak mengaibkan orang tadi. Dia kata, Ya Rabb, tunjukkan aku siapakah lelaki itu. Aku ingin berkenalan dengan dia. Aku takjub dengan dia. Kagum dengan dia. Lalu kata Allah apa? Wahai Musa, selama 40 tahun dia bermaksiat kepada aku sembunyikan aib dia. Tak ada orang tahu aib dia. Takkanlah lepas hamba-Ku ini, dia dah bertaubat, tiba-tiba aku nak buka aib dia pula. Sungguh zalim aku sekiranya begitu. Maknanya, Allah Ta'ala tutup aib kita. Kan? Berbalik kepada tadi, nak ceritakan bahawa inilah kelebihan Nabi Musa AS. Dia boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Namun intipati daripada kisah kita tadi, nak mengatakan bahawa kadang-kadang doa yang kita minta ini, Allah Ta'ala janji dah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku, nescaya aku akan perkenankan. Tapi bila apa yang kita minta, Allah Ta'ala tak perkenankan, kita pertikaikan. Ya Rabb, kata kau ni nak perkenankan semua doa, tapi doa aku kau tak pernah perkenankan. Cuba lihat di sisi yang lain. Mungkin adalah dosa-dosa kita, perilaku kita, maksiat kita yang kita belum sempat bertaubat pada Allah. Mungkin ada sikit. Mungkin ada benda-benda yang tak kena. Tengok pada pakaian kita, bersumberkan halal ke haram. Kena tengok sampai setakat tu. Tengok dari segi makanan yang kita makan. Apakah sumbernya? Syubhah ataupun tidak. Maka dalam hal inilah menyebabkan doa kita kadang-kadang terbatas. Ya. Di sini juga intipati ini nak mengatakan bahawa apa sahaja yang berlaku dalam diri kita yang buruk, itu adalah aib kita. Jangan dedahkan pada orang lain. Melainkan kita sendiri yang sengaja dedahkan. Dan apa pula yang berlaku pada orang lain yang buruk, maka kita diminta untuk jangan dedahkan aib dia. Melainkan dia sendiri yang dedahkan. Ya. Adapun di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan buka semua aib kita. Semua kemaksiatan kita, semua apa yang kita buat secara sembunyi-sembunyi, semua Allah tayangkan, kecuali bagi orang-orang yang di dunia dahulu dia menjaga aib saudaranya. Dia tak buka suka cerita. Orang ajak bersembang, orang ajak mengumpat, orang ajak bercerita kan. Kadang-kadang manusia ni nak ajak mengumpat, ibu-ibu dia punya trik ni lain. Saya ni bukan nak mengumpat lah kan. Dia nak halalkan umpatan tu. Dia cakap macam tu awal. Saya ni bukan nak mengumpat, tapi dia tu memang macam tu kan. Oh, kalau dia tu, kalau semua nak bercakap. Tapi katanya tadi bukan nak mengumpat kan. Tu bukan mengumpat. Bukan, tu mengata. Mengata mengumpat lain ke? Kan? Samalah tu, perkataan je lain kan. Intipati dia sama. Maka kita kena tahu bahawa Allah itu maha mendengar. Dia tahu apa yang kita cakap, apa yang hati kita cakap, dan dia sangat melihat. Dia tahu apa yang kita buat. Ya, baik. Dan bahawa menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim AS akan kekasih baginya. Kerana firman-Nya, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Khalilullah. Tadi kalamullah. Nabi Musa kalamullah, manusia yang boleh berkata-kata dengan Allah. Ibrahim AS khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Sebab tu dalam solat kita adanya selawat Ibrahimiyah. Apakah kelebihan Nabi Ibrahim ni sampaikan dia digandingkan dengan nabi-nabi? Kerana Nabi Muhammad SAW ini susul galurnya asalnya daripada keluarga Nabi Ibrahim AS juga. Ya, ia adalah Khalilullah.
dan menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi, akan kekasih yang patut padan dengan kebesarannya, tiada seperti kasih manusia. Ibrahim AS kan. Kalau kita tengok konsep kita ni dalam haji misalnya, kebanyakannya ambil daripada Nabi Ibrahim AS kan. Peristiwa Nabi Ibrahim AS, bagaimana dia diuji kan. Kita tahu Nabi Ibrahim ini berkahwin dengan Siti Hajar kan, dan dikurniakan anak Ismail, Nabi Ismail. Maka ujian-ujian mereka inilah yang menjadikan rutin ataupun ibadah kita dalam menunaikan haji. Dia adalah kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim AS sehingga dia diangkat sebagai Khalilullah. Masya Allah ya. Baik. Dan bahawa Allah Ta'ala berhajat kepadanya tiap-tiap sesuatu dan terkaya ia daripada tiap-tiap sesuatu. Kerana firman-Nya, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Apa dia? Dan Allah Ta'ala jua yang maha kaya daripada yang lainnya, kerana bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan. Dan bermula kamu yang sangat berhajat kepada Allah Ta'ala, kerana kamu bersifat dengan sifat berkurangan. Maknanya kat sini surah Muhammad ayat 38 ni tafsiran dia panjang. Tafsir ataupun maksud yang dibuat dalam tulisan ni panjang. Allah Ta'ala itu maha kaya dan sifatnya tu memenuhi segalanya, sempurna. Dan kita ni yang berhajat pada Allah Ta'ala, kerana kita ni adalah sifat fakir. Maknanya kita ni tak ada apa-apa. Mana ada orang lahir dah pakai baju? Tak ada. Lahir dah togel macam tu kan. Seketul keluar. Dah lah seketul keluar. Lemah pula tu. Kalau mak kita dulu, kecil-kecil, dia bawa kita kat tepi tong sampah, letak situ. Duduklah kita situ, tak boleh buat apa-apa. Menangis je lah kan. Kena gigit kat semut. Datang anjing gigit kita. Ni sifat kita yang lemah. Tapi Allah Ta'ala datangkan sifat Ar-Rahim. Penyayangnya seorang ibu pada anaknya kan. Maka dijaga kita dengan baik. Kita tak sama macam binatang. Binatang ni kadang-kadang dia dah beranak, dia tinggalkan anak dia macam tu kan. Ada juga setengah binatang macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan pada binatang itu, dia boleh berdikari sendiri. Baru lahir dah pandai berjalan dah. Itu banyak. Kejadian kita semua ada hikmahnya, ada kelebihannya. Baik. Dan Allah Ta'ala itu dia kaya. Dia kaya dan dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Apa saja kesempurnaan ni semuanya milik Allah Ta'ala. Sebab itulah guru saya pernah berpesan kan. Engkau takut miskin tak? Kata dia. Saya pun masa tu katalah, takut. Kalau saya miskin, susahlah saya kan. Nak buat itu, nak buat ini, tak boleh. Kemudian dia kata, kau kena belajar sesuatu. Kenapa kita nak takut miskin sedangkan kita hamba kepada yang kaya? Saya cuba fikirkan. Kenapa kita takut miskin sedangkan kita hamba kepada yang kaya? Betul juga. Allah tu yang kaya. Dia jaga kita yang susah ni. Tentu dia takkan biarkan kita. Namun di situ jangan kita salah anggap. Ada orang kata, oh kalau macam tu tak payah kita bekerja lah. Salah ya. Kita kena usaha tapi jangan sampai kita terlalu bertuhankan dunia. Ataupun jangan sampai kita bertuhankan dunia sehinggalah kita takut miskin. Maka menyebabkan kita ini lupa bahawa yang kaya tadi yang menyebabkan kita miskin ataupun kaya tadi. Maka jangan tinggalkan Allah Ta'ala ya. Maka surah Muhammad ayat 38 ini menerangkan bahawa kita ini adalah satu hamba yang sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah tidak pernah berhajat kepada kita. Berhajat tu apa dia? Kita yang nakkan sesuatu daripada Allah. Allah tak nak sesuatu daripada kita, tapi apa yang Allah suruh itu adalah bentuk ketaatan kita sebagai hamba-Nya kepadanya. Itu dia, bentuk dia. Macam orang kata, kalau Allah Ta'ala tu tak perlukan sesuatu pada kita, kenapa dia suruh solat? Kenapa suruh puasa? Kenapa suruh zakat? Kenapa suruh haji? Kenapa? Ada orang question macam tu kan? Maka kita jelaskan bahawa kalau seseorang tu bagi pada kita macam-macam nikmat, contohnya satu orang, dia suka belanja kita makan, dia suka bagi kita duit dan sebagainya. Adakah kita sebagai manusia yang normal nak buat kejahatan pada dia? Kita nak balas jasa dia macam mana? Kan? Kita mungkin akan buat baik dengan dia, kita jaga rumah dia, kita basuh kereta dia, kita jaga harta dia. Ni sifat kita ni sebagai orang normal, dia akan balas jasa kebaikan orang lain. Ni kan pula Allah Ta'ala. Dia bukan bagi apa yang kita minta saja. Bahkan benda yang kita tak minta pun dia bagi kan.
Lalu kita sebagai hamba-Nya yang diberi, adakah kita duduk saja tak ada bawa apa? Maka sebagai hamba yang taat, kita patuhkan Allah Ta'ala. Dia hanya suruh kita mengabdikan diri kita kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintah yang disebut tadi. Solat, puasa, sedekah, haji dan sebagainya. Inilah kehendak Allah Ta'ala pada kita. Dia nak kita abdikan diri kita padanya. Dan kalaulah manusia itu tidak buat apa yang dia suruh, sikit pun Allah tak rugi. Tak rugi pun. Yang rugi siapa? Kita. Sebab itulah kita sebut dalam Al-Quran, mula-mula sekali Nabi Adam AS dicampakkan ke muka bumi dengan Hawa AS. Ketika itu dia menangis kekecewaan. Ketika itulah Allah Ta'ala mengajar pada Jibril untuk disampaikan pada Nabi Adam doa yang kita bacakan sampai sekarang. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Rabbana zalamna. Allah suruh kita sedar bahawa kita yang menzalimi diri kita sendiri. Allah bagi nikmat, tapi kau tak hargai. Lalu kita yang dikeluarkan daripada syurga kerana menzalimi diri sendiri. Maksudnya relate dia dengan kehidupan kita ialah Allah bagi kita syurga asalnya. Tapi kerana derhakanya kita tak nak ikut arahan dia, maka kita dikeluar daripada syurga, kita dimasukkan ke dalam neraka. Wa iyazubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kita yang menzalimi diri kita sendiri, bukan Allah Ta'ala. Dia dah bagi dah syurga, kau yang tak nak ambil. Maksudnya macam itulah. Kan? Wa in lam taghfir lana. Jika kau tak ampunkan kami, ya Allah. Kita nak keampunan Allah. Bagaimana? Buat ketaatan pada dia. Maka Allah akan ampunkan. Wa tarhamna. Dan jika kau tak kesian pada kami, ya Allah, tak perhatikan kami, ya Allah, kita perlukan rahmat Allah. Kita perlukan perhatian Allah. Maka beramal solehlah supaya Allah pandang kita. Macam seorang ibu, bila anak ramai-ramai 5-6 orang anak, dia akan sentiasa tengok anak yang paling baik, kan? Bukan nak membeza-bezakan anak. Dia akan tengok antara 1 hingga 6 ni, nombor 2 ni lah yang paling baik, kan? Dia bukan nak beza-bezakan, tapi perhatian dia tu akan lebih kepada anak yang sentiasa menonjol buat baik pada dia. Sekali suruh je, maka akan pergi. Angah, tolong buatkan air untuk mak. Zoom, jalan. Dia kenal anak siapa yang boleh diharap. Kan? Kalau suruh abang Long, tolong buat ni. Nanti jap. Dia kenal siapa anak yang menangguh-nangguh. Maka seorang ibu pun boleh kenal mana satu anak-anak dia. Ini kan pula ya Rabb, Allah Ta'ala. Dia tahu mana hamba-Nya yang perlu diberi perhatian lebih. Wa tarhamna. Jika kau tak perhatikan kami, jika kau tak kesian pada kami, ya Allah. Kenapa? Kerana kita tak kesian, kita tak perhatikan Allah. Tak ikut apa yang Allah suruh. Lanakunanna minaz zalimin. Termasuklah aku dalam golongan orang-orang yang rugi. Minal khasirin. Termasuklah aku dalam golongan orang yang rugi. Allah. Jadi jangan termasukkan kita dalam golongan yang rugi. Maka berhajat pada Allah, tunaikan segala apa yang disuruh. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan sebelum kita tutup? Dah 11.30 dah. Ada? Okey, silakan. Betul. Okey, baik. Sebab apa suara bergema, jadi saya dapat tangkap sikit je, maknanya kalau dari segi ekonomi Allah uji kita semua, kan. Kemudian kita minta bantuan pada sahabat dan sahabat tak nak bantu kita. Adakah kita berdosa? Ya, macam tu lah. Tu mute. Tak, suara tu mute. Tak buka suara. Baik, hilang dah. Mana tadi?
Saya dia enggak jelas tapi nak tanya apa? Dia bertanya tentang kalau seseorang tu minta bantuan pada dia, adakah berdosa orang yang diminta bantuan tu? Ha? Ha? Okey, baik. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila seseorang itu dalam keadaan susah, dia minta bantuan. Yalah, kita tahu kita boleh minta kepada Allah Ta'ala, tapi dari segi bentuk fizikal ke apa, kita kena usaha. Minta bantuan pada orang, kemudian orang yang senang ni, ada kemampuan ni, dia tak nak bagi. Okay, dia ada dua pecahan kat sini. Pertama, bila seseorang yang kita minta itu, dia tak bagi, dia bukan soal dosa dan pahala, tidak. Maknanya, kita ni kena redha lah. Macam kita minta ke orang, kawan kita, tolong pinjamkan aku duit sikit nak beli makanan lah. Dia tak nak bagi. Maka kita tak boleh kata kau ni tak baiklah, berdosa kau tau. Tak boleh. Sebab itu hak dia nak bagi ataupun tidak. Namun di sisi orang yang diminta pula, orang yang minta, bila seseorang tu berhajat pada kita, maka kita tak bagi satu benda yang di sisi Allah Ta'ala sebenarnya perkara yang aib. Perkara aib sebab apa? Kata Allah Ta'ala, bila seseorang, kata Nabi SAW, bila seseorang itu datang kepada kita minta sesuatu hajat, dia sebenarnya sedang menjual maruahnya. Menjual maruah tu apa? Kerana dia meminta hajat tadi. Tapi kita pula tidak mahu bantu dia dan kita pula tak jaga maruah dia, maka kita abaikan. Maka ini ada satu adab yang kurang baik kan. Dari segi dosa tu, dia pecahan dia lain. Makna pecahan tu ialah, kalaulah kita kerana kan kita tak bantu dia tadi, menyebabkan dia ni terdorong untuk buat satu benda yang lebih susah, maknanya maksiat dan sebagainya, maka kita ni yang senang tak bantu dia, mungkin dikira sebagai berdosa. Sebab contohnya, kerana tak cukup duit dia nak beli makanan, kita tak bantu dia, dia mencuri, berdosa. Kita senang, maka kita akan berdosa kerana itu. Namun dalam hal yang lain, kalaulah kita selalu bantu dia, tapi dia sendiri tak nak berusaha, tak nak bekerja dan sebagainya, ataupun apa saja kaedah yang dia tak nak berusaha, dan kita tak nak bagi dia kerana atas sebab kita ni dah tahu dah perangai dia macam mana, maka itu bukan dosa. Sebab kadang-kadang manusia ini bila terlalu diberi muka, maka dia akan rasa senang dan akhirnya tak nak berusaha, hanya tahu meminta-minta saja kan. Maka dalam hal ini tidak berdosa kalau kita tak bagi. Tapi kalaulah mula-mula diminta, kita tak bagi dan menyebabkan asbab kita tahu dia akan mencuri lepas ni, maka itu berdosa ya. Begitu juga kalau dalam Tok Guru saya pesan kan, bila satu orang datang kat kita tengah makan kat kedai makan, kata orang minta duit. Kan biasa dengan pakaian compang-camping ke, macam mat pit ke kan, budak isap gam, minta duit. Maka kita yang tak kenal dia ni, bagi saja berapa pun kita nak bagi pada dia. Jangan tinggalkan dia. Bagilah RM1, bagi RM1. Sebab kita tak kenal dia siapa, tak tahu, mungkin Allah hantar dia untuk ujian pada kita. Wallahu a'lam. Namun kalau misal kata hari-hari yang berikutnya kita jumpa orang yang sama lagi, dia datang lagi dalam keadaan yang sama dan kita rasa macam dia ni ambil satu benda yang dadah ke apa ke, maka tak perlu kita bagi pun. Kerana kalau kita bagi, takut akan menyebabkan dia buat maksiat lagi. Macam tu juga kalau kawan-kawan kita takut kalau kita bantu dia, dia buat benda-benda yang bukan-bukan, kita tahu, kita kenal dia, maka tidak dikira berdosa kalau kita tak bagi dia. Wallahu a'lam bisawab. Sama. Ya puan. Terputus. Okey, ulang balik. Baik. Kalau seseorang itu yang kita kenal dia ni tidak tahan pada perintah Allah ataupun buat maksiat,
Tugas kita ialah untuk menasihat dia, membimbing dia, kan? Tapi dalam keadaan bila kita bimbing ataupun kita nasihat tak jalan. Macam tadi kata Hajah, sampai dalam 10 tahun tak pernah berubah-ubah, kita pun dah boring lah, taklah kau kan. Nak jadi apa jadilah kan. Maka dalam hal ini, patutkah kita biarkan dia? Maka kita kena ingat bahawa konsep dakwah ini yang saya terangkan tadi dalam surah Al-Asri tadi, dia bermula daripada kita kena beriman dulu. Kita beriman, yakin dengan Allah Ta'ala dan segala rukun iman yang lain. Yang kedua, kita kena beramal. Apa yang kita cakap, apa yang kita iman, kita kena amal. Dan yang ketiga, kita kena berdakwah. Ini tugas kita. Tugas kita berdakwah pada orang. Tugas kita hanya berdakwah, adapun kita kena sedar dalam dakwah kita, kita bukanlah menentukan dia terima ataupun tidak. Sebab hidayah tu milik Allah Ta'ala. Sedangkan diri kita sendiri pun yang beramal selama ini pun tak mustahil Allah Ta'ala boleh tarik balik hidayah supaya kita tak beramal. Maknanya kita kena yakin bahawa kerja dakwah kita dakwah saja. Dia dapat atau tidak, tu kerja Allah. Dan yang keempat, kena bersabar. Maknanya kita macam mana sekalipun, jangan putus asa, terus berpesan. Tapi kita tak bolehlah beri hidayah pada dia. Berdoa juga pada Allah, ya Allah, kurniakanlah hidayah kepadanya, ya Allah. Lembutkan hatinya, ya Allah, tu beramal soleh, ya Allah. Perumpamaannya macam kita tarik lembu. Tarik lembu ke tepi sungai, boleh tak? Boleh, tarik lembu ke tepi sungai. Tapi boleh tak kita paksa dia minum? Tak boleh. Itu keinginan pada lembu tadilah. Kita hanya boleh mendorong ke tepi sungai. Adapun dia nak minum atau tidak, tu kudrat dia. Itu adalah diri dia sendiri. Macam tu juga kita. Kita nak bawa kawan-kawan kita ke arah kebaikan, nak tegur dia ke arah kebaikan, kita hanya membimbing dia. Adapun terpulang pada dia nak mengubah diri dia, dan terserah pada Allah nak bagi hidayah ataupun tidak. Jadi kita berdoa saja sebagai hamba-Nya, dan kita jangan putus asa. Teruskan insya-Allah dalam dakwah kita. Kalau tak dapat pada dia pun kelebihan tu, dapat pada kita lah pahala tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Sangkut dah. Kalau orang begini pun, itulah katanya bila hati dia dah amal dia kurang, kemudian dia rasa diri dia buat baik semua, maknanya dia tak kenal kacau orang, dia buat hal dia, maka dia kena ingat bahawa dia terlupa satu benda, kan? Kalau kita tengok sirah, bapa saudara Nabi baik tak? Siapa bapa saudara Nabi? Abu Talib. Abu Talib baik kan? Tapi kenapa kesudahannya Nabi sebut dia ke neraka? Kerana dia terlupa satu perkara, anak kunci syurga. Anak kunci syurga apa? La ilaha illallah. Dan bukan sekadar la ilaha illallah, bukan hanya kebaikan, tapi ketaatan daripada Allah Ta'ala juga perlu buat, kan? Maknanya, baik sekalipun kalau kita buat tapi tak ada anak kunci syurga dengan amalan dan sebagainya, rugi. Dia seumpama satu plastik yang kita isi dengan air. Tapi plastik tu bocor. Air masuk tak? Air masuk. Tapi tak penuh. Kenapa tak penuh? Plastik bocor. Begitulah plastik amalan kita. Amalan kita buat baik ke orang, apa semua, tak kacau orang semua, tapi bocor. Kenapa bocor? Kerana tak ada kunci tadi. Kerana tidak ada ketaatan pada Allah Ta'ala. Hubungan kita ni dalam dunia ni ada dua. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah kita jaga. Hablum minan nas, dengan manusia kita jaga. Ya, kalau kita tak lengkap salah satunya pun, maka itu adalah satu benda yang sia-sia. Buat baik dengan Allah saja, kita taat pada Allah saja, tapi dengan manusia semua kita bermasam muka, selalu sakit hati orang dan sebagainya, maka itu tak lengkap juga sebagai orang Islam. Buat baik dengan manusia saja, kita buat kebajikan, derma sana sini, bantu semua orang susah dan sebagainya, tapi kita tidak taat pada perintah Allah, maka pun tak sempurna. Maka penghujungnya nanti rugilah dia, kan? Maka
Kita berdoa sajalah, kita ceritakan kebaikan-kebaikan, cerita tentang sirah-sirah, ceritakan tentang akhirat. Dia terima atau tidak, tu terserah pada dia. Kalau dia tak boleh terima secara lisan, hadiahkan dia buku. Nah, baca buku ni. Bagi dia artikel-artikel yang boleh mendorong dia, insya-Allah. Dari doa sajalah. Itu je lah kunci terakhir kita yang boleh bawa. Amin, insya-Allah. Mm-mm. Betul. Ha. Betul, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Baik. Dengar, dengar. Okey. Allah. Amin, insya-Allah. Okey, baik. Baik. Tentang soalan tadi daripada Puan Zuraidah, katanya ada orang yang bukan Muslim tapi dia nak masuk Islam, gaya dia kan. Pertama sekali, kalau kita dengar dia nak masuk Islam, kita terus ajar dia syahadah. Jangan tunggu pegawai lain apa semua. Sebab kita tak tahu entah dia ni sempat atau tidak jumpa pegawai yang kita susun tu. Jadi kita ajar dia mengucap, kenapa? Ikut saja, mudah-mudahan walaupun dia tak buat amalan lagi, jangan suruh dia solat apa semua. Ajar dia syahadah dulu. Kemudian dia dah masuk Islam, ini yang belum apa nama rasmi lah. Dan sebaiknya kita pergi ke pejabat agama, perkim lah misalnya. Pergi perkim, jawab perkim. Boleh Google lah nombor perkim banyak kan website. Jadi di situ ada pegawai yang akan bimbing untuk syahadahkan dia secara official lah. Dan kita minta supaya dia segera daftar. Sebab benda ni penting untuk satunya bimbingan pada dia untuk beramal dan sebagainya. Ada guru-guru dan bantuan-bantuan akan mudah sampai. Dan yang keduanya, kalau dia meninggal pun senang nak diuruskan secara Islam. Jadi saya punya jawapan ialah hubungi pejabat perkim dahulu. Boleh. Sebab benda tu tidak ada syarat dan keutamaan. Misalnya kalau saya kata kita ada kawan kita kat pejabat yang bukan Islam misalnya. Tiba-tiba kawan kita seorang tu yang bukan Islam tu dia jatuh sakit dan tengah nazak. Dan kita tengok keadaan sekeliling tu, maknanya tak ada orang lain yang boleh mendatangkan fitnah sebagainya. Kita ajar dia kalimah syahadah tu. La ilaha illallah. Maka itu yang terbaik. Kan? Kita ajar saja. Kita nak kalimah tu ada pada setiap orang. Sebab dekat akhirat nanti, orang yang ada kalimah la ilaha illallah walaupun seberat zarah, maka dia berpeluang untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Kan? Jadi kita nak kawan-kawan kita, sahabat kita, jiran kita yang kat sana tu, masuk syurga, walaupun dia tak sempat nak beramal, tapi dia beriman, walaupun sekejap. Kan? Jadi, itu saya kata, jangan kita lambatkan sebab kita tak tahu, okey, pejabat perkim kata besok petang awak datang ke sana. Jadi, tak sampai petang, dia meninggal. Dah rugi kat kita sebab dia meninggal dalam keadaan tak sempat mengucap. Maka kita ikat dia dulu dengan kalimah la ilaha illallah, insya-Allah. Hmm. Hmm. Alhamdulillah. Sama.
Masa dah time. Nak masak-masak pula lepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, dosa-dosa para guru kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa-dosa seluruh muslim muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami semua husnul khatimah. Jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, luaskan lubang kubur kami ya Allah, terangkan lubang kubur kami ya Allah, jadikan kubur kami sebagaimana taman-taman syurga-Mu ya Allah, bukan sebagaimana kawah-kawah api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bangkitkanlah kami di akhirat nanti dengan kebangkitan yang mulia dan baik ya Allah. Lindungilah kami di bawah naungan arasy-Mu ya Allah. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kami di neraca Al-Mizan. Izinkan kami untuk minum air telaga Al-Kautsar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, pantaskanlah langkah kaki kami ketika melintasi titian Siratal Mustaqim sepantas kilat ya Allah, agar kami tidak jatuh tergelincir ke dalam kawah neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dekatnya walaupun sebatu ya Allah. Tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Walaupun kami tahu kami tak layak bersama mereka ya Allah. Kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah. Tapi sesungguhnya inilah harapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbangna minkum. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, syurah. Sama-sama lupa lagi kita. Boleh. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Saya punya madrasah tahfiz kemahiran di Jalan H15 berdekatan dengan Masjid Al-Mardiah. Jadi kalau siapa nak singgah, boleh. Pelajar saya pun dah masuk sini. Dia ada tak ramai pun, kita ada dalam 20 orang pelajar saja yang kita ambil. Sebab ni tahfiz kemahiran, kita kerjasama dengan Get Mara. Dan kalau sekata nak memberi bantuan makanan ke apa ke, boleh maklumkan dahulu sebab kita takut bertindih ada makanan lebih ke, rugi pula kan. Boleh maklumkan sebab kadang bulan puasa ni pun orang dah standby dah nak bagi infak buka puasa dan sebagainya kan. Jadi boleh maklumkan awal lah insya-Allah. Baik. Sama-sama, alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.